بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan membuat dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Allah mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan, mematuhinya. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, sahabat saya bahagia Cikgu Bat, nama glamour dia ataupun Cikgu Badrul Hisham Syaharin, aktivis yang tidak asing lagi kepada kita. Bapak saya, saudara Naraza Muda, Ketua Penerangan PAS Kawasan Dungin, Tuan Rumah Cik Manah bin Celeh dan Cik Musa bin Muhammad selaku Ketua UDM bagi Felda Kertih 5 dan juga Kertih 6, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kerana adanya berlakunya belah kecil maka kita tidak jumpa pada malam ini, tapi oleh kerana berlakunya belah kecil ini maka alhamdulillah kita boleh jumpa di Felda Kertih 5 ini dalam siri ceramah penerangan untuk kita faham sebenarnya ni kalau nak kira maklumat ni boleh cari melalui hujung jari kita, tetapi menjadi kebiasaan kita di musim pilihan raya khususnya pilihan kecil, maka sudah kena ada ceramah-ceramah dan juga majlis-majlis penerangan seperti ini. Orang kampung kita kata kalau tak ada tak meriah, tak ada teror tak meriah, tak ada ceramah tak meriah. Jadi kemeriahan itu mesti ada, kena buka puh, ada petugas, ada bendera parti, ada pelbagai aktiviti lagi untuk memastikan kemeriahan pilihan raya dan juga bagi kempen untuk kita mendapat kemenangan khususnya dalam PRK Kemaman ini, insya-Allah. Kita semua tahu PRK Kemaman ini adalah kerana petisi pilihan raya. UMNO buat petisi kalau dia kalah, biasanya orang kalah bawah 100, bawah 200, puluh-puluh orang buat petisi. Tapi di Terengganu ini 3 parlimen ini buat petisi hak benar Kemamen 27,000, Kuala Terengganu 40, Marang 40 lebih. Jadi pelik sikit bagi kita kerana buat petisi kepada kawasan yang benar jumlahnya ribu-ribu. Kononnya untuk membuktikan bahawasanya ada unsur rasuah. Tetapi 2 petisi pilihan raya yang berlaku PRK iaitu Kuala Terengganu dan Kemamen, peliknya ialah calon yang benar, kalau di Kuala Terengganu Datuk Amzad, kalau di Kemamen ini Ustaz Alias, calon yang benar ini tidak disabitkan kesalahan melakukan rasuah dan boleh bertanding. Ini yang pelik. Kemamen alhamdulillah, Marang alhamdulillah awal-awal lagi walaupun ada rayuan di Putrajaya, tetapi pihak hakim tolak awal-awal lagi. Ini yang pelik berlaku.
Jadi buat untuk sabitkan kesalahan bahawa ada unsur rasuah. Bila berlaku sewaktu pilihan raya negeri, bahawa ni atas asas pihak KJL ni bagi sumbangan, bagi bantuan melalui program KJL yang hanya bukan ada di musim pilihan raya, tapi sepanjang tahun ada. Sepanjang masa ada, kerana masuk dalam bajet. Sekarang ni sedangnya Dewan Negeri Ganu ada bajet, walaupun yang Mak Dr. Sam tidak umumlah beberapa perkara kerana takut jadi kait dengan pilihan raya pasal dia tan dia sendiri. Program kajian negeri ini program yang biasa dibuat. Tapi oleh kerana dia tak puas hati, maka berlakulah pilihan raya, petisinya dia benar dan berlakulah pilihan raya pada hari ini. Yang peliknya tuan-tuan, kita buat jadi salah. Dia buat jadi tak salah. Dia buat, dia kata ni bukan gula-gula pilihan raya. Ini program biasa KJL. Masa pilihan raya negeri baru ni, dia umum. Mungkin mereka dah jadi KJL, dia peringkat Putrajaya, dia pergi di Kelantan, dia umum. Dia mari di Terengganu, dia umum. Anwar Ibrahim umum. Insentif antaranya A tunai 1 riyal kepada 10 juta penerima. Gila. Masa dekat nak pilihan raya negeri baru ni, pilihan negeri. Di malam Perdana Menteri Zahid Hamid, dia mari Terengganu, umum 500,000 tambah kepada belia Terengganu. Gila, dekat nak mengundi. Di malam Menteri masa PRK Pelangai, di malam Menteri Pendidikan daripada DAP umum bantuan kepada sekolah-sekolah Cina. Gila, saya nak mengundi. Menteri Besar PH sendiri umum di Pelangai 5 juta lebih. Ini dia kata program kebetulan. Bukan kerana PRK, tapi secara kebetulan. Bukan kerana PRU, bukan kerana PRN, tapi kebetulan. Ahli dia kebetulan, ahli kita rasuah. Ni dia panggil double standard. Tidak adil. Ahli kita tak boleh, ahli demo halal berlaku. Sedangkan dulu ramai gemuluh dia dulu. Kenal gemuluh ni? Gemuluh dulu. Semua ni ada ditentang habis-habisan oleh orang yang hari ini telah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Lalu 20 tahun lebih reformasi. Lalu ni jadi apa? Nasi masih habis dah. Tak ada dah. Kenapa? Kerana reformasi yang dilakukan itu telah pun terkubur bersama dia waktu dia berjaya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Tak ada habis dah. Janji reformasi pun tak ada habis. Dalam Kongres PKR minggu lepas, 2-3 hari lepas, dia kata reformasi ini tak boleh buat secara mendadak kerana rakyat marah. Siapa dia marah? Bahagian nak tuduh orang pak sampai dengan kesalahan, cepat pula. Bahagian reformasi, bahagian dia panggil mereformasikan institusi, mereformasikan apa ni pengurusan pentadbiran negara. Ada janji yang jelas dalam manifesto Pakatan Harapan baru ni. Janji jelas. Antara negara dia nak bagi peruntukan kepada ahli-ahli parlimen sama kata. Kalau zaman dulu, PS 1.0 dulu, Merintah Malaysia 2018-2019 dulu, dia kata manifesto ni bukan kitab suci. Cuma ni tak ada sebut lagi. Manifesto bukan kitab suci, tapi dia sebut reformasi ini tak boleh buat segera, tak boleh buat cepat. Jangan longgar. Itu diumumkan 2 hari lepas dalam Kongres PKR. Sedangkan kita semua tahu dalam kajian dalam sebuah yang dibuat oleh Merdeka Center dulu kan, kalau sebut Merdeka Center kan, ahli PH ni suka benar kan. Tapi bila Merdeka Center buat kajian terkini, tidak berpihak kepada dia, mengatakan kajian gagal, khususnya dalam bab ekonomi. Anwar kata apa dia? Dia kata kena tengok 30 juta rakyat, 32 juta rakyat Malaysia. Ni ayat wig dia 30 juta ni termasuklah budak kecil hak baru beranak. Kalau kira orang mengundi baru 22 juta, 32 juta ni adalah sekali budak kecil, budak tadika, budak pasti. 22 juta ni pengundi itu pun bukan semua tubik. Kau keluar baru ni pilihan raya negeri baru ni. Lebih kurang 70% saja tubik. Ada 7, ada 70, ada 75. Pilihan raya umum 2022 tahun lepas. Siapa? 80% keluar mengundi. Biasalah kajian ni dia ada responden dia ambil berapa orang, umur berapa, laki puan, kaum, agama, bangsa. Dia ambil buat sampel,
pas dia buat kajian dia dan tubiklah keputusan. Tak boleh demo. Sebab apa? Sebab kata kajian gagal. Barang ni tak senang yang tak payah sebi, tak payah buat kajian. Rakyat tahu belakang dah memang kajian ni gagal. Tak boleh nak buat. Amo sebutlah hadis Nabi SAW. Oh ni kena siapa tak tahu, tapi Nabi ni ada pernah sebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kita sebut, dia kata la tas'alil imarah. Mu jangan minta nak jadi pemimpin. Nabi sebut. La tas'alil imarah. Mu jangan minta nak jadi pemimpin. In utidha an mas'alatin, kalau kamu dapat jadi pemimpin kerana kamu minta, Nabi kita sebut wukilta ilaiha, kamu akan dibiarkan. Saya tak dulu, biarkan maknanya pandang-pandang mula kalau jadi tak jadi tak. Wa in utidha an ghairi mas'alatin, kalau kamu dapat menjadi pemimpin tanpa kamu minta. Tak minta, kabar-kabar orang akak jadi Perdana Menteri. U'inta 'alaiha, Nabi tersebut kamu akan dibantu oleh Allah. Perdana Menteri kita ni minta ke tak minta? Minta. Berapa lama minta? 20 tahun. 30 tahun. Gapo jadi lo ni? Bantu yang kena gerak. Piting jatuh. Duit. RM2 ni banding dengan dolar jatuh banyak. Beras tak ada. Kalau ada pun beras mahal. Modis jual air tak ada. Telur tak ada. Sebab apa jadi gini? Tak gagal lagi tu. Adakah bertepatan dengan hadis Nabi tadi? Wallahu a'lam. Aku baca hadis secara umum, Nabi kita sebut lagi tu. Dulu masa kalau kita banding sikitlah. Masa PH 1.0 dulu. 2018, 2019 sebelum kajian jatuh. Pada tahun 2020, bulan 2 tahun 2020, bulan 3 kita ambil alih jadi kajian. Kalau tengok 2 tahun ahli parlimen Bagan menjadi Menteri Kewangan. Gapo dia umum? Dia panggil apa mesti e-wallet ke apa dia panggil? 30 riyal dia bagi. 30 ringgit. 30 ringgit dia bagi. Kenapa? Kerana kajian terpaksa menanggung hutang yang banyak. Kajian Parti Nasional dulu meninggal hutang yang banyak. Tak ada duit, kajian tak ada duit, terpaksa potong subsidi, terpaksa potong bantuan pada rakyat. Dulu. Bila? 2019. Tapi tak dari Allah Subhanahu wa taala, kajian tukar tahun 2020, mari Covid. Gapo berlaku masa tu? Satu boleh tak seribu dia akan support. 18 boleh dia umum PKP. Lepas pada tu beberapa hari dia umum insentif macam-macam. Sampai bilion ringgit. Apa jadi gitu? Kita pelik. Ambo sebagai ahli parlimen, ambo pelik. Masa lingkup yang jadi Menteri Kewangan, tak ada binti. Tukar kajian, kita jadi kajian, ada binti pula main mana? Sepuluh ni lah, tak ada binti. Tak boleh buat. Nak tahu harganya tak boleh. Kenapa? Kerana dulu dia kata, harga minyak Saudi ni murah. Dolar ni mahal. Dulu dia kata, harga dolar ni, memang nak kajian tahun lepas, 2 tahun lepas. Kajian. Dolar tu ni kenapa? Kerana hang tak pandai terbit. Dulu. Mula ni dulu. Lah ni, fikir tu orang kata apa dia? Jadi ini isu yang berlaku. Alah korang tak pandang berita. Alah demo. Kalau kita kata gagal, malu. Dia umum dalam konvensi PKR tidak akan bagi peruntukan kepada ahli parlimen yang mencercah kajian. Enggak. Dia masa dia jadi pemakai mula gapo dia tak kata kepada kajian. Gapo tak kata. Dalam parlimen lain ni sebagai Perdana Menteri pun kecik macam-macam. Seorang Perdana Menteri kecik daripada dalam parlimen kata korang walaun. Layak pada Perdana Menteri lagi tu. Kita orang PAS ni, alhamdulillah, kita bersyukur jadi walaun. Apa maksud walaun? Walaun ni istilah yang dia buat, maksudnya orang yang berwalak kepada perjuangan Islam. Tak bangga kita. Biar nak kata walaun, tapi ini dipanggil asalnya ayat gelar. Ayat wangannya asal tu dah. Ayat wangannya. Tapi lah ni alhamdulillah, budak-budak kita ngaku belakang walaun. Kita tak kata daripada dia ni geng walaun tak kata. Tapi seorang Perdana Menteri sepatutnya tak boleh kecil lagi. Dia tingkat. Zaman dia pakai tua pakai muda lagi. Dalam parlimen boleh kecil lagi. Hari ni bila boleh tengoklah sedia parlimen ni kan.
Perdana Menteri ni kalau dia orang makan sikit. Oh, lain istilah budak-budak ni panggil koyok selalu, koyok. Tak boleh makannya dia. Kena jet. Jet apa? Makan sikit, koyok selalu. Bukan berjiwa besar sebagai seorang Perdana Menteri. Bila orang makan ni koyok selalu dah. Bukan berjiwa besar. Bukan jiwa seorang Perdana Menteri. Dulu, setiap hari Selasa dengan hari Khamis ada MQT. MQT ni adalah waktu pertanyaan menteri. Kita boleh hantar hari sebelum. Contohnya tadi. Tadi ada MQT. Kita hantar kemari. 10 pukul 10 hantar. Lepas tu, kajian pilih lah nak mana. Biasanya akan pemakai dapat, kajian dapat. Untuk lusa, hari Khamis, kita hantar esok. 10 pukul 10 hantar. Dia akan pilih lah mana. Biasanya soalan-soalan terkini lah. Isu-isu terkini. Kerana soalan dewan ni, biasa kita hantar 2 minggu sebelum persidangan. Mana soalan lama. Ada soalan terkini. Maka dulu, lama dah buat ni. Sampai sebelum daripada kita lagi. Sebelum daripada 2018 lagi, sudah ada MQT. Maya Noel Ibrahim dia buat PMQT. Prime Minister Question Time. Mana waktu pertanyaan Perdana Menteri. Dia sendiri jawab. Setiap hari Selasa. Dulu 3. Lah ni jawab 2. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri jawab banyak. Dia pilih lah soalan-soalan dia nak. Kalau hari ni, soalan daripada kajian esok. Soalan daripada konon daripada kita, tapi sebenarnya dalam itu nak umum menyokong Perdana Menteri. Kita tengok soalan pelik tu. Mari tengok soalan ni pelik sikit. Soalan ni. Macam soalan ni telah dipakat antara pemakai, antara tuan soalan ni daripada Bukit Katek dengan Perdana Menteri. Bila orang tanya dia, dia koyok selalu. Ini Perdana Menteri ada pada hari ini. Mula apa tak kata? Kepala bapak lah kata kau orang. Macam-macam dia kata mula. Tak apa. Tapi dia ni, oleh kerana ahli parlimen dia mencercah kajian, maka tak boleh bagi bentuk. Namun tadi patuh sikit tadi. Cukup patuh sikit. Patuh ke apa dia? Hamba ayat tadi. Ya soalan hamba tadi. Kita kata Kelantan bagi peruntukan tanpa rundingnya. Tak runding. Ahli parlimen adun PHPN dapat peruntukan ni. Tak payah mikir apa. Tak ada rundingnya apa bagi. Kedah bagi. Perleh bagi. Gandu kalau ada pun bagi. Tapi tak ada pun bagi sini. Mujuk kita mujuk. Buat serabut kalau ada lah. Kau mana? Tapi ni ayatnya 3 negeri kita ini kita bagi tanpa rundingnya. Siapa tanya dia, kena berunding. Umum sokong bagi peruntukan. Tak umum sokong tak bagi. Sedangkan dalam manifesto dia tulis. Sebut secara jelas. Aku janji dia. Akan bagi peruntukan kepada ahli parlimen sama kata. Tanpa mengira parti politik. Dia orang Islam ni. Dia pegang pada janji. Nabi kita sebut al-muslimuna 'inda syurutihim. Orang Islam ni berpegang pada janji dan syarat yang kita tetapkan. Kalau kita janji sebelum mengundi lagu ni, maka mengundi kita punya kita buat. Bapa langgar tuan-tuan? Langgar ni tak pelik kerana kajian yang ada pada ini adalah kajian yang telah melanggar janji. Tak langgar guan. No. Anwar Ibrahim pakai harapan dalam pilihan raya nyanyi lagu hoi ahoi tidak akan bersama dengan penyamu. Alik pada senang-senang pula janji pula depan rakyat, depan penyokong dia, depan pengundi dia. Siap lagi Ahmad Masleh kata, saya amini Presiden UMNO, sumpah wallahi, wabillahi, watallahi, tidak akan bersama dengan Anwar dan DAP. Lepas balik mengundi dia bercatu dua tu, tidak menipu. Oleh kerana itu, tak peliklah kalaulah kajian ini tak berpegang pada janji dia. Sebab tertubuhnya kajian ini atas rasa menipu pengundi masing-masing. Ini yang berlaku. Jadi sebab itulah kita yang jadi sebut apa tak lagi peruntukan kepada kita ni kerana janji. Dia kata dulu zaman PI tak bagi. Kita nak sebut zaman Tan Sri Muhyiddin kita bagi 300,000. Tak ada janji juga, tak ada perundingan juga bagi 300,000. Tapi zaman Datuk Seri Ismail Sabri bagi sama banyak dengan peruntukan ahli parlimen KJL. Kenapa? Kerana masa tu KJL-nya tidak kuat. Jumlah ahli parlimen sikit. Setiap kali nak mengundi ke ahli parlimen ni kena tepung. Apa ahli parlimen? Ustaz Aliah macam ahli parlimen. Tak lagi mana kita. Saya nak mengundi macam ni. Macam mengundi hari you tak apalah. Mengundi bajet. Mari hari terakhir. Persidangan perbahasan peringkat jawatankuasa untuk setiap kementerian. Mari terakhir.
Setiap kali habis kementerian, kita kena ngundi. Ahli parlimen KJN ni, tak boleh ke mana-mana. Nak topik di luar pun tak boleh. Duk main lewat tu ya. Nak jadi kau ngatuk, kau letih. Kau duk main kelamat lewat. Pergi sorang, pergi kafe, ada bilik rehat. Tak boleh topik lepas luar. Kenapa? Dia memang takut ngundi. Masa tu. Maka oleh kerana itu, mari Perdana Menteri daripada Perak ini, dia buatlah satu MOU. Satu perjanjian dengan ahli-ahli parlimen lain pada KJN ini, supaya menyokong RUU yang dibentangkan dan juga bajet-bajet yang dibentangkan oleh KJN. Itu sebab loan ni, tadi saudara yang Muhammad Dr. Hafiz sebut, dia lebih pada 23 lebih. Apa yang takut? Ini soalan. Kita pelik dia umur itu 2/3 macam ni. So 48 sebelum yang Muhammad daripada Muhammad tarik balik, tarik diri daripada menyokong Perdana Menteri. Jadi so 47. Apa je jadi so tak kuat tu apa? Sebab mudah saja. Walaupun so 48 kena ingat mereka adalah daripada kapal yang berbeza, robot beza. Robot lain-lain, lagi robot belakang tapi robot lain-lain, robot depan, robot tengah, robot belakang. Dulu zaman BN dulu, satu gobok, so kepala, so driver, royak je A, B. Tetapi pada hari ini, ada macam-macam robok pakai harapan so. Robok Barisan Nasional, robok GPS, robok JRS, macam-macam lagi lah kecil tu. Banyak robok ini menyebabkan dia bimbang. Robok ni tak boleh nak pergi molek, takutnya lucu pelekong. Buat kasa-kasa kak, lucu pelekong. Sebab itulah walaupun so 48 tuan-tuan, dia sebenarnya adalah tidak kuat. Pelekong tak payah? Orang kan faham. Pelekong ni nyambung kereta api tu. Orang tak payah pelekong ni. Rasa gan Kelantan sama ya, waktu kajak Kelantan malam ni. Masa kajak luar ni tak lawan mana. Kena kajak Kelantan je baru sedap. Kau tak payah mau kajak malam ni? Payah, orang gan Kelantan ni sama payah. Sama-sama negeri PAH, negeri Perikatan Nasional Belaka. Tak faham. Kau mana? Jadi kelompok lain-lain. Sebab itulah dia takut. Walaupun so 48. Bunyi besar so 48 23 majoriti. Tapi sebenarnya dia takut kajian ini buntu. Sebab itulah lawan usaha tarik. Usaha tarik. Nak tarik lagi siapa mungkin. Ini yang kelima dia dapat. Berapa lagi nak dapat wallahualam. Tapi kita harap tak ada dah lah. Kita harap tak ada dah insya-Allah. Jadi sebab itulah KJN ni dia lepas pada 2018 lah mana sebut. Lepas pada 2018 tu. Dia KJN ni tak payah nak kata dah. Demo kuat kawan kuat tadi. Tak payah nak kata dah demo jadi KJN sepanjang masa tak boleh. Tak boleh. Kenapa? KJN ni akan jadi lawan ni demo KJN. Mungkin esok orang lain pun nak KJN. Inilah suasana yang ada dalam negara kita. Quran pun sebut watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Setiap hari ni ada. Ada menang, ada kalah. Jadi sebab itulah pada hari ini dia suruh dia nak tindas, dia nak kena, dia tak boleh bagi peruntukan. Tak boleh bagi royalty kepada Kelantan Ganu. Dia boleh buat, tapi yang ingat dia boleh berkuasa selama-lamanya. Boleh buat. Tapi jangan ingat dia berkuasa selama-lamanya. Jangan ingat. Kerana saya sebut dah, watilkal ayyamu nudawiluha. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari kami tukar ganti. Ada di atas, ada di bawah, ada di bawah, ada atas. Jadi, oleh kerana itu, sepatutnya benda-benda lagi ini, dia ambil pengajaran. Jangan ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. KJN ini, walaupun sopak lapar, tambah berapa tak kerti dah. Sopak lapar jadi sopak 7 pasal muat tarik. Pasal 50 jadi berapa? Sopak lapar so 5 berapa dah. Wah benar lagi ada. Tapi sebenarnya tidak kuat. Tak kuat. Kalau kita kata ni kuat gini more ni patutnya tak memikir apa dah. Tapi sebenarnya tidak kuat. Quran pada sebut satu hadis satu Quran sebut tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Menganggap mereka ini bersatu tapi sebenarnya hati mereka tidak bersatu. Mari, ni ada dah balah di antara ahli parlimen KJN sama ahli parlimen KJN. Bukan sama kita, bukan yang kita. Ahli parlimen KJN sama KJN. Hak terkini pula mari antara ahli parlimen KJN dengan menteri.
Air hitam berlawan dengan Menteri Pendidikan. Kemari. Boleh tengok dalam video. Masa Menteri Pendidikan ni menggulung perbahasan pendekat jawatan kuasa Kementerian Pendidikan Malaysia. Sama-sama kajian. Air hitam kajian Presiden MCA. Lawan dengan Menteri daripada PKR, Ketua Wanita PKR. Nampak ada tu? Tak pernah berlaku sebelum ni. Sampai kajian kita dulu, tak ada berlaku sesar di luar. Ada persesat sesar di meja rundingnya. Bukan balas dalam persidangan parlimen. Jadi kalaulah kajian ini utuh, jangan salah siapa. Tak timbul, tak bakit, bak tebuk atak kau, pintu belakang kau, gapo kau. Tak bakit, kenapa? Kerana kajian demonstrasi ini kajian yang tidak stabil sebenarnya. Kajian tak stabil. Kajian pada hari ini kajian yang tidak kuat. Jadi kalau berlaku gapo-gapo, kita pakai doa lah. Tak ada masalah. Tukar kajian ini dia ada macam-macam cara. Ngalih belah raya, melalui tarikan ataupun menarik sokongan daripada ahli-ahli parlimen kepada Perdana Menteri ada. Apa sebab nak tarik? Kajian tidak mampu untuk meneruskan kajian. Kajian sebuah kajian yang gagal. Tak boleh mengurus ekonomi. Berlaku diskriminasi kepada pejabat awam. Berlaku tindakan yang tidak betul terhadap pelbagai pihak. Ini isu banjir. Ini banjir, kita banjir tu. Ada satu kes. Tular satu rekod suara. Pelaku banjir di sekolah, PPS, ahli parlimen tak boleh masuk sekolah. Arahan. Tak boleh masuk ke sekolah. Berlaku banjir, ahli parlimen tak boleh masuk ke sekolah. Bila kita tanya dari parlimen, tak jawab. Tak jawab. Menteri tak jawab. Bukan setakat masuk ke sekolah. Dalam audio ni kata, penjawat awam nak ambil gambar dengan ahli parlimen pakai tak boleh. Najis kelompok kita ni. Bagai larangnya kelompok kita ni. Nak ambil gambar tak boleh. Nak ambil gambar dia kata simpan dalam profil kita. Simpan dalam telefon ya. Jangan publish. Jangan betul-betul. Nak ceritanya sampai kita umur dah. Lebih dahsyat daripada yang kita hadapi zaman kajian Barisan Nasional mula. Ni dia bergabung. PH, gabung dia PH. Lagi dahsyat. Jadi sebab itulah, insya-Allah, bagi lagi ni bagi tidak lama. Bagi tak lama. Kalau dulu 22 bulan, ni 12 bulan. 12 bulan. Dulu 20 bulan, 12 bulan. Berapa lama akan ketah, tak tahulah. Kalau jatuh, jangan salah kita. Salah pada diri sendiri. Kerana tidak mampu nak membawa kajian ini ke arah landasan itu. Jadi isu Kopli lah mesti nak sebut. Kopli ni, nyanyi minggu lepas lah. Kita ahli parlimen daripada PKR, daripada Pulau Pinang, bayar lepas ya, bayar baru. Bayar baru. Dia buat status dia, PAS ni, perjuangan PAS ni, Kopli pakoh. Oh, enggak boleh ya, pakoh. Poligami dia right. Kita sebut Pak Kopli ni, dia buat nyanyi lah. Dari parlimen duk puan ni, ahli parlimen di FD, dia terpas apa? You bantah Kopli. Ini mau nyanyi saja. Tak ada apa-apa, mau nyanyi saja. Kata konsep ni boleh buat. Di Terengganu boleh buat, di Kelantan boleh buat konsep. Tapi kena ikut peraturan yang kita buat. Di Malaysia ada konsep yang kita tak bantah pun. Tapi isu Kopli ni, bila ada soalan dalam parlimen, penanti kata Kopli ni sokong plastik. Kopli sokong plastik, jadi boleh buatlah sokong plastik. Ada yang kata ANW sokong plastik. Jadi sokong plastik dia boleh buat. Kita kata bukan isu sokong plastik kata, isunya ialah Kopli ni membawa imej menyokong LGBT. Ini isunya. Isunya ialah menyokong LGBT. Kalau lain mari nak nyanyi, mari daripada mereka, kau mari daripada UK, kau mari daripada mana kau. Jangan ada usul-usul negatif, membawa budaya tidak betul pada negara kita. Merosakkan anak-anak muda kita. Marilah, tak ada masalah. Sedang boleh Tubik cerita, pada Kopli, Tubik 2 hari lepas tu, ada nyanyi di Kelantan. Mungkin tengok belakang tak? Ingat belakang kan? Rupa-rupa nyanyi di Kelantan ni, nyanyi dalam wak siya. Yang ada permit daripada kajian, nyanyi dalam wak, dalam toko dia, dalam wak dia sendiri, dalam kawasan berpagar gini. Boleh jadi viral tu, buat dia juga asal nak viral, sama-sama dia lah, nak dia tak mari. Orang Melayu, orang Islam tak boleh masuk pun.
penyanyi di Kelantan dalam buat ia telah mendapat permit daripada KJL. Mana ada permohonan. Dah panggil dah, boleh panggil dah. Majlis Daerah panggil dah penganjur. Jabat Agama panggil dah penganjur. Nak buat di Kelantan. Sedangkan bukan program terbuka supaya hak kau boleh buat dalam stadium boleh beli tiket. Oh ni memang tertutup. Bila pejabat agama, pejabat tanah panggil, rela, tanya, ada ke tak? Dia jaga buka pintu, tak boleh masuk. Orang Islam tak boleh masuk, tak pernah masuk. Tapi bila video tu viral, itu cerita lain. Masa berlaku itu tak berlaku. Kenapa? Sebab di Kelantan ni ada akta, ada elemen hiburan yang telah dibuat oleh kajian di Kelantan sejak zaman Allah dalam tubuh ni lagi. Ada elemen dia. Orang nak tinggal barak, boleh. Tapi jangan kecek benda-benda tak betul. Jangan kecek benda-benda ngaru. Jangan kecek puja benda-benda yang tak ada kaitan dengan yang dilarang oleh agama. Boleh. Nak nyanyi boleh sampai Tuku Haji mula ingat ke tak? Panggil Mawi di pada perdana, panggil Mawi. Maksud pelik Tuku Haji panggil Mawi. Tapi tengok peraturan yang buat. Ada kawasan orang lelaki, orang puai, orang keluarga. Baru ni ada pula di Kota Baru ni buat. Orang ambil kamar ni ada sekali ni orang jatuh orang tino ni. Keluarga dia. Tapi mesti asingkan antara lelaki puai. Ini peraturan yang kita buat. Boleh berhibur, tapi dengan cara dia. Dari isu komplain dah itu, dia kata apa? Apa tak boleh buatnya kerana komplain sokong kelas. Hak bawa dia LGBT itu kepada dia. Ini isu yang berlaku. Bukan kita bantah semata-mata bantah, tapi ada sebab yang kita bantah. Maka tuan-tuan dan merasa tidak nak ambil masa yang panjang, kerana kita dulu lagi penceramah, mau cakap tahniah kepada pihak jawatan kuasa UDM, kerti 5 dan kerti 6 yang dapat mengadakan ceramah pada malam ini. InsyaAllah kita ada 2 hari lagi, esok Rabu kami Jumaat 3 hari lagi, hari Sabtu kita mengundi. InsyaAllah sudah pasti tidak akan teragak-agak untuk memilih Dr. Sam sebagai calon kita yang berada di dalam senarai nombor 2 untuk PRK Kemame ini. InsyaAllah pusing kita menedah. Kalau Kuala Terengganu masa PRU tahun 2022 kita benar dengan 40,000 majoriti. Mari pilihan raya di Kuala Terengganu pula PRU kecil boleh 47,000. 7,000 naik. Mamang ni 27,000 baru ni kita boleh. InsyaAllah kita akan tambah lagi majoriti kita lebih pada 30,000 insyaAllah. Tuan-tuan, pilihan kecil ni bukan main-main. Benda besar. Kursi kita nak pertahankan kursi kita. Kursi yang telah ada pada kita nak pertahankan. InsyaAllah bagi memastikan kita dapat terus melaksanakan agenda kita insyaAllah di perangkat parlimen insyaAllah. Jadi dalam pak Menteri Besar jadi calon tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Hamba duduk kursi hamba ni di parlimen, dia tak tahu. Hamba sebelah hamba tu ahli parlimen KJL tu. Belakang hamba tikas balik ya. Jujur Menteri Besar daripada Selangor, Menteri Besar daripada Bukit Milik, Ketua Menteri daripada Pulau Pinang. Jujur 3 orang tu tikas sebalik daripada belakang hamba. Tiba-tiba bila Dr. Sam Menteri Besar Ganu jadi calon, jadi pelik pula. Tomok lah disebut. Gila kuasa lah. Hak dia tak ada apa-apa. Hari ni pula aku tengok ada apa ni dalam online, UMNO online dia buat. Jarak antara Kuala Lumpur dengan Ganu jauh. Jauh. Ganu Kuala Lumpur jauh. Lu Pulau Pinang tak jauh. Selangor kita kata dekat. Negeri Sembilan kita kata dekat Pulau Pinang. Jauh ke tak? Dia korang Kuala Terengganu ke Pulau Pinang ni. Kuala Terengganu Kuala Lumpur, Pulau Pinang Kuala Lumpur. Alah korang. Nampak lah. Tomok lah, berapa lah macam-macam. Alah dia, molek belakang. 3 tu daripada Pakatan Harapan. Daripada PKR 2, daripada DAP okay. Jadi tak pelik tuan-tuan. Tidak ada pelik. Dan tadi harapan kita insyaAllah, bila Dr. Sam masuk sebagai ahli parlimen, banyak isu-isu negeri. Bukan mewakili Terengganu saja, tapi mewakili 4 negeri kita. Mewakili Terengganu sendiri, Kelantan, Kedah dan Perlis. Sesuai lah. Sebagai ahli parlimen daripada Kemame, naik Presiden PAS, masuk dalam parlimen, mewakili 3 negeri, 4 negeri bagi memperjuangkan hak-hak negeri yang sepatutnya diberikan oleh pihak kajian Persekutuan kepada negeri-negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional insyaAllah. Jadi insyaAllah 2 bulan nanti kita akan mendapat kemenangan insyaAllah di PRK Kemaman ini dengan kita menobatkan Dr. Sam sebagai ahli parlimen baru insyaAllah di
kemaman insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.